Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi, ahli kuasa, imam-imam Masjid Sayyidina Umar bin Khattab, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 12 hari bulan 10 2024 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tadabbur Al-Quran. Ayat yang kita pilih pada hari ini iaitulah ayat 9 dari surah Al-Isra, ayat 9 surah Al-Isra, di mana ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang hidayah ataupun petunjuk Al-Quran. Hidayah atau petunjuk Al-Quran yang kita akan baca insya-Allah. Jadi jemaah yang ada Quran, ada mushaf, boleh buka ayat 9 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadi petunjuk, pembimbing ke jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi khabar gembira kepada orang yang beriman. Orang beriman yang mana? Alladzina ya'maluna as-salihat, yang beriman dan beramal saleh. Yang beriman dan beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bagi mereka pahala yang besar. Ayat kita ni ringkas tapi mempunyai makna yang panjang. Makna dia panjang, di mana dalam perbincangan ini ana ambil daripada tafsir Adwa'ul Bayan. Tafsir Adwa'ul Bayan di antara tafsir yang menarik, tapi dia panjang. Jadi kalau kita kata nak baca seorang-seorang itu memang agak sukar lah, perbahasan dia terlalu tinggi. Ditulis oleh seorang ulama di Madinah, nama dia Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala. Dalam ayat ini Syekh rahimahullah, dia kata tadabbur ayat ini bahawa Al-Quran, ayat yang kita baca ni, sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Hiya aqwam. Apa dia jalan yang paling lurus itu? Iaitulah jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya sesiapa yang nak mencari keredaan Allah, siapa nak cari jalan yang benar, maka tidak ada jalan lain depan hadapan dia kecuali satu je lorong, iaitulah lorong yang dibawa oleh Al-Quran
yang dihuraikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ikut lorong ni selamat. Siapa dia lari daripada lorong ini, tidak mengikut siratal mustaqim, maka orang itu dikira orang yang tidak selamat, orang yang berada dalam suasana yang begitu bahaya, begitu gawat. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita cuba tadabbur ayat ini. Kalau kita nak ambil petunjuk Al-Quran dalam apa bidang? Semua dalam bidang Al-Quran ni semuanya petunjuk. Di awal surah, di awal permulaan Al-Quran, Allah Ta'ala sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Coba sambung. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Allah kata ini kitab ini tidak ada syak ragu padanya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mana kalau kita orang bertakwa, itulah jalan kita. Kalau kita orang yang beriman, itulah lorong kita. Kalau kita nak jadi orang yang beriman, orang baik, maka Al-Quran lah petunjuk kita. Kata Syekh, wa min hadiyil Quran, selain daripada Al-Quran tunjuk pada jalan tauhid pada Allah Ta'ala, itu matlamat asal utama dia. Kemudian Al-Quran juga menjadi pembimbing kita dalam bidang ibadat. Dan dalam Al-Quran juga hiya aqwamu hadiyuhu ila halil muskilat. Dalam Al-Quran juga terdapat satu perbincangan khas, iaitulah menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah bi aqwami turuq, dengan jalan yang begitu jelas dan jalan yang begitu telus, yang begitu baik. Dipanggil al-muskilat al-alamiyah, masalah yang berlaku dalam dunia Islam. Masalah yang berlaku dalam dunia Islam, iaitu masalah, ada 3 problem, 3 masalah yang kita akan cuba huraikan. Hal itu maknanya huraikan, jelaskan dalam perbincangan ini. Inilah di antara perkara yang timbul dalam kehidupan kita ini. Masalah yang pertama, kita letak dia punya tajuk dulu, al-mushkilatul ula. Masalah yang pertama yang berlaku iaitu dha'ful muslimin, orang Islam dalam keadaan lemah. Di mana-mana kita lemah. Ada tempat dia kuat, tapi kelemahan itu nampak ketara. Sebab apa lemah? Kita akan tengok nanti sebab dan apakah penyelesaian dari sudut Al-Quran. Isu yang kedua, taslitul kufar alal mu'minin. Orang kafir telah menguasai, mengganyang orang-orang mukmin, sama ada dengan membunuh mereka, melukakan mereka, ataupun menindas mereka. Isu yang kedua. Yang ketiga, masalah yang ketiga, kita tak nak tuding jari ke orang, masalah ikhtilaful qulub, masalah tidak ada kesatuan hati. Hati orang beriman, sama-sama orang beriman, mungkin dalam sebuah masjid yang sama, dalam surau yang sama, orang yang ke kanan, orang yang ke kiri, kita kata dalam sudut kesatuan ummah agak lemah. 3 isu yang dibangkitkan dalam tadabbur ayat ini, kita pergi kepada satu persatu insya-Allah. Maka al-mushkilatul ula, isu yang pertama yang berlaku pada umat Islam ini, iaitulah dha'ful muslimin. Lemahnya orang Islam itu duduk di mana-mana dalam dunia ini, fil adadi wal uddati, bilangan kita pun sedikit, dan senjata kelengkapan juga tidak kuat. Mana kalau kita banding senjata yang dimiliki, nak banding dengan senjata yang ada, alhamdulillah, jazakallahu khairah kepada al-fadhil imam kita tadi. Ayat ni baca ada kaitan apa yang kita belajar hari ni. Wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin. Allah Ta'ala sebut, siapkan kekuatan kamu. Min ribatil khail. Ini wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah.
Mu kena siap persiapan kelengkapan tentera dengan alat-alat senjatanya, dengan alat kelengkapannya, turhibu nabihi aduwallah, yang boleh menakutkan musuh Allah Ta'ala. Jadi ayat ini ada kaitan. Kalau kita nak tengok bilangan umat Islam di seluruh dunia, tuan-tuan boleh cek tengok berapa bilangan. Dan negara kita Malaysia di antara negara yang kita kena syukur banyak, alhamdulillah, bilangan orang Islam masih ramai. Nak banding dengan bukan Islam, non Muslim. Tak kira lagi Islam yang betul-betul yang berpegang dengan Al-Quran, dengan Sunnah, yang beramal dengan Quran, yang jaga solat, itu peratus lain. Peratus bilangan orang saja. Tapi kalau kita pergi negara jiran sebelah, tak sekira. Indonesia ramai lagi, alhamdulillah. Tapi kalau pergi ke Thailand, berapa bilangan Islam? Sangat sedikit. Di selatan Thai, alhamdulillah ramai lagi. Sebelah atas apa yang ada? Itu dari sudut bilangan. Dari sudut kekuatan, kita juga nampak lemah. Cuma umat Islam ni ada satu kekuatan yang kita tak boleh lupa, yang kita terlupa dengan dia. Kita tak boleh lupa tapi sudah terlupa, iaitulah quwwatul iman, kekuatan keimanan kepada Allah Ta'ala, dan at-tawakkulu alaihi, dan kekuatan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada orang yang betul-betul beriman dan kuat tawakal kecuali orang yang benar-benar tawajuh menghadapkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kekuatan dan keimanan, walaupun mungkin kita lemah dari sudut persiapan, tapi kemenangan tetap berpihak kepada Islam, sebagaimana kita akan lihat dalam ayat yang kita cuba pilih ini. Tuan-tuan yang ada Quran boleh buka suratul Ahzab. Dalam suratul Ahzab ayat 9, dalam suratul Ahzab ayat 10 dan ayat 11. Coba tengok ayat. Di mana dalam peperangan Ahzab, tuan-tuan kena ingat sejarah peperangan Ahzab ni. Kalau pergi Madinah, biasa kita akan pergi ke Masjid 7. Ingat tak? Kalau pergi Madinah, pergi Masjid 7. Kau tak ingat dah mana Masjid 7? Dia kata Masjid 7 tu dia panggil Masjid Khandaq. Jadi peperangan Ahzab ni ada dua nama. Satu nama Ahzab. Kenapa nama Ahzab? Sebab tentera yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Quraisy, dan tentera kafir-kafir yang ada di sekitar Madinah, Ghatafan dan geng-geng dia. Dan yang agak berat juga, Yahudi yang ada perjanjian damai dengan Islam belot. Dia panggil Yahudi Bani Quraizah. Makna kepungan dahsyat. Kepungan dahsyat. Jadi kita nak cerita tentang Ahzab panjang hari ni. Cuma saya sebut cerita sejarah saja. Ada sebuah buku yang saya usahakan, nama dia Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Biasa orang pergi Madinah dia bawa buku ni, dia baca. Ada cerita sejarah tentang Al-Ahzab dan peperangan yang berlaku di Madinah. Jadi dalam peperangan Ahzab, kira-kira jumlah segala jenis kafir Al-Ahzab, kumpulan gabungan ini, lebih daripada 10,000 tentera. 10,000 ni bukan sedikit. Baginda Nabi SAW telah mengumpulkan tentera Islam hanya dapat 3,000 saja. 3 lawan 10. Kenapa nama Khandaq? Oleh kerana agak bilangan yang begitu gawat, sukar untuk kita pertahankan. Kalau berdepan, maka satu strategi yang dibuat berdasarkan kepada nasihat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia kata, kami di negeri Parsi, kalau kami tak mampu nak lawan, khandaqna, kita buat parit. Maka Nabi SAW mengarahkan para sahabat gali parit. Jadi dua nama peperangan ini, satu dia panggil Khandaq, satu lagi Ahzab. Dua nama kepada satu peperangan. Baik. Bila orang kafir mari,
Tengok ayat Al-Quran itu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taruha. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu. Ini suratul Ahzab, suratul Ahzab ayat 9. Ingatlah nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu, iz ja'atkum junudun, ketika datangnya tentera-tentera Ahzab yang begitu ramai, bilangan kamu tak ramai, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taruha, aku hantar bagi tentera yang kamu tak nampak, angin dan malaikat. Angin kita tak nampak, kita nampak kesan dia aja, putar mari. Malaikat kita tak nampak. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, Allah Ta'ala tengok apa yang kamu lakukan. Kemudian Allah gambarkan kegawatan yang berlaku. Ayat 10, izja'ukum min fawqikum, ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu. Dari atasmu di mana? Yahudi ke mana? Quraidah, dia duduk di Aliyatil Madinah, di sebelah atas Madinah. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Quba, Masjid Quba tu atas pada Quba tu lagi, dia panggil Awali Al-Madinah, tempat tanah tinggi Madinah. Kalau kita duduk situ, sehingga sekarang ini salah satu daripada kubu ataupun istana Yahudi, nama dia Ka'ab bin Ashraf, masih tersimpan, diletak dalam satu kawasan heritage, dalam kawasan athar, makna tempat bersejarah. Bila jemaah haji pergi, kita boleh tengok teknologi yang digunakan oleh Yahudi begitu hebat. Dia punya batu jongkong satu-satu yang dia buat untuk binaan dia tu dekat dengan besar meja ni kali, meja kuliah ni besar. Saya pergi pegang meluk gitu. Ada juga orang bisik, dia kata, kenapa Arab Saudi tak runtuh ke Yahudi ni? Nah, ada setengah tempat sejarah diruntuhkan. Kita kata tak ada keperluan nak runtuh. Sekurang-kurang orang boleh mari tanduk izja'ukum min fawqikum, dari atas. Mana? Ni di sebelah Quba atas tu nampak. InsyaAllah kalau tuan-tuan berasa berminat nak tengok, mari kita pergi. Dia apa? Sebab tu kalau saya pergi umrah, ana tulis tajuk dia umrah dan jejak sirah. Sebab kita nak bawa jemaah ni pergi tengok tempat-tempat sejarah yang sekitar Madinah, supaya bila kita baca ayat ini kita boleh faham, insya-Allah. Tapi tak perlu pun pergi sebenarnya, cuma kalau nak bergaji sejarah boleh kita pergi. Jadi Yahudi mari daripada atas, belok perjanjian, batal perjanjian, nak attack dari atas, wa min asfala minkum, dan dari bawah kamu. Quraisy mari daripada bawah, mari daripada sebelah Bukit Uhud. Karena itulah Nabi kita buat khandak parit di depan tu. Allah kata apa? Wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa. Maka pada ketika itu, dan ketika penglihatanmu terpukau, mana tengok jam kita ni, depan ada, belakang ada, atas ada tentera kepung kita ni. Dan ketika hatimu menyesak sampai ke tengkorok, mana hati sampai ke halkum, mana hati naik, orang kata dada dah hati, begitu takut. Dan kamu ada di antara kamu yang bersangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla, dia kata Tuhan tak tolong kita. Maka di sini ayat datangnya ayat hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadila. Maka disitulah Allah Ta'ala uji orang mukmin. Mereka digoncang dengan goncangan yang begitu kuat, yang begitu dahsyat. Maka ini dia panggil kuatnya gambaran yang Allah Ta'ala gambar dalam ayat ini. Gambaran apa? Gambaran kepungan yang dibuat oleh tentera Ahzab, yang kita rasa tak ada. Madinah akan dilanyap, Madinah akan dikhianati oleh pokok kafir, akan ditawan. Tapi apa boleh buat para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala disitulah hampir sebulan mereka dikepung, nak keluar rumah pun takut, nak pergi buang air pun takut. Sehingga kan orang munafikin bercakap, dia kata tengok Muhammad cakap besar, sekarang ni kita dikepung oleh kafir, nak pergi buang air pun takut. Ini dia panggil diayah yang dimain oleh puak-puak munafikin. Dahlah dalam keadaan gawat, dia main pula perang saraf dalam masyarakat.
Jadi dua-dua ketakutan tu berlaku. Maka ketika itulah Allah SWT bagi tahu kepada kita, tengok dalam ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'al mu'min ahzab, bila orang mukmin tengok tentera Ahzab depan mata dia terkepung sana sini, mereka dengan yakin mengatakan haza ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini yang dijanjikan oleh Allah dengan Rasul. Allah Ta'ala janji untuk memberi pertolongan kepada umat Islam. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarlah Allah dan Rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak bertambah orang mukmin kecuali bertambah iman dan makin menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikatakan senjata orang mukmin di saat kekuatan, kalau mereka masih lagi berpegang dengan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan kalah. Mungkin hancur rumah mereka, tapi jiwa mereka tidak boleh dibeli oleh sesiapa. Coba kita tengok apa yang berlaku. Alhamdulillah, imam-imam kita khususnya di Kuala Lumpur, setakat yang nak pergi duduk solat subuh ni, ada setengah tempat solat maghrib pun dia berkunut nazilah. Kita kata barakallahu fikum, supaya kita terasa ni orang buat apa ni, peringatan, dia panggil Taufanul Aqsa. Taufan yang berlaku di Aqsa sudah setahun berlalu. Berapa ramai sudah korban umat Islam di sana telah habis. Adakah orang di Palestin merayu sana sini, bukalah pintu kami nak lari? La. Bermakna namazij, contoh kekuatan jiwa, contoh kekuatan iman bagi umat Islam masih belum berubah. Daripada zaman dulu sampai ke bila-bila akan ada umat Islam yang begitu kuat. Maka Allah SWT jawab, apabila dia tengok umat Islam yang begitu berani, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, maka Allah Ta'ala beri kepada kita satu kekuatan yang luar biasa. Tengok dalam ayat yang sama dalam surah Al-Ahzab ayat 25, Allah kata apa? Waraddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah Ta'ala tolak waraddallahu alladhina kafaru, dan Allah menghalau orang-orang kafir yang penuh dengan kejengkelan itu, kerana mereka juga tidak mendapat apa-apa keuntungan. Dia boleh kepung Madinah tapi dia tak boleh masuk Madinah. Dia tak boleh apa pun nak tawan. Beberapa orang sahabat je yang terkena luka dengan mai panah. Lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital, cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang mukmin dari peperangan. Mana peperangan tak berlaku, walaupun dikepung, walaupun kena takut, tak berlaku. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan lepas pada ini, wa aurasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. Selepas daripada ini kamu akan ambil harta-harta rampasan daripada Yahudi yang belum pernah kamu pijak, iaitulah pada tahun yang ketujuh Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW dapat ambil Khaybar dari tangan Yahudi. Kita kata alhamdulillah. Ini menunjukkan bahawa para jemaah sekalian, kekuatan umat Islam ada. Bila kita tadabbur ayat-ayat seperti ini, para jemaah sekalian, baru kita nampak kekuatan yang sebenar duduk di mana? Duduk di kekuatan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, di samping kekuatan yang tak boleh kita lupa, wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi Allah Ta'ala sebut pada kita dua perkara, keimanan dan juga persiapan. Yang kata kita orang beriman ni pada kata ada senjata begitu, jangan. Tak boleh buat, tidak boleh macam tu. Walaupun itu di antara yang ada pada kita, tapi tak boleh kita semata-mata bergantung kepada pertolongan tanpa usaha, itu bukan. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata aqilha wa tawakkal. Ikat dulu unta baru tawakal. Mana buat dulu senjata baru kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah. Itu yang pertama tentang kelemahan orang Islam,
di mana-mana, tapi sebenarnya kita miliki kekuatan, iaitulah kekuatan jiwa, kekuatan keimanan kepada Allah Taala, dan kita juga tidak boleh mengabaikan dari kekuatan ketenteraan. Isu yang kedua, inna hadzal Quran yahdi lati huwa aqwam, iaitu apabila negara umat Islam dikuasai oleh orang kafir, dia panggil taslitul kufar alal mu'minin. Orang kafir telah mengganyang negara umat Islam, sama ada dia bunuh sewenang-wenangnya ataupun bom sana sini. Kita ni orang benar, sepatutnya orang yang benar dapat pertolongan Allah terus, tak ada luka, tak ada sakit, kalau kita fikir macam tu. Tetapi dalam sejarah tidak berlaku sedemikian. Coba kita tengok, dalam sejarah tidak berlaku sedemikian. Kita kena cari punca dan sebab. Contoh di sini, tadi peperangan Ahzab, kita undur ke belakang untuk rekod para pelajar. Al-Ahzab berlaku pada tahun 5 Hijrah. Sebelum daripada dia berlakunya peperangan Uhud pada tahun yang ketiga. Uhud tahun yang ketiga. Satu lagi peperangan yang tuan-tuan tak boleh lupa, nama dia peperangan Badar, berlaku pada tahun yang kedua. Ramadan tahun yang kedua. Syawal tahun yang ketiga berlakunya Uhud. Kemudian tahun yang kelima berlakunya Ahzab. Dalam peperangan Uhud dahsyat. Gugur syahid pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, dan beberapa orang besar keluarga Nabi syahid. Sahabat-sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair, pemuda Islam yang begitu kacak orangnya, hebat, pendakwah yang terawal sampai ke Madinah, syahid. Bahkan Mustila, mayat-mayat para sahabat ada yang dipotong-potong, yang dicincang, begitu dahsyat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah muka, patah gigi, dan apa yang tak keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, lan yufliha qaumun syajja ra'sa nabihim. Nabi mengatakan tidak mulia mana-mana kaum yang telah melukai muka Nabi dia sendiri. Itu menunjukkan dahsyat. Ada sebahagian orang mukmin bercakap, kaifa yanalu minal musyrikun, kita dalam keadaan benar, nahnu alal haq, tapi kenapa orang kafir boleh ganyang kita? Kita dalam keadaan benar, kenapa orang kafir boleh kacau kita? Menarik juga soalan dia. Soalan dia menarik. Kenapa boleh kacau kita orang benar? Maka Allah Ta'ala jawab. Tanda tuan-tuan, jawapan ini dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat 165. Ali Imran ayat 165, Allah Ta'ala sebut, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Ingatlah ketika datangnya bala musibah menimpa kamu, kamu akan keluar perkataan anna hadha, kenapa ini? Kenapa ini terjadi? Kita orang baik, kita orang beriman, kita orang soleh, kenapa jadi perkara ini? Maka Allah Ta'ala jawab, qul huwa min indi anfusikum, punca mari daripada kamu sendiri. Punca mari daripada kamu. Apa dia punca mari daripada kamu? Tuan-tuan para jemaah sekalian, kita kena ingat, sewaktu Nabi nak keluar dari Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 1000 tentera. 1000 tentera Islam. Bukannya sikit. Sampai di satu dekat dengan Uhud, nama dia Ajimmatis Syaikhaini, Nabi kita berhenti cek tentera. Ni siapa ni, muka tak kenal ni? Dia kata kami bukan Islam, tapi bersimpati nak pergi jaga Madinah. Nabi kata balik, kami tak minta tolong kafir untuk mengalahkan kafir. Irja, balik. Mu nak ikut kami, Islam. Dia mudah jadi Islam masa tu. Islam kat Islam lah, tak payah pergi daftar mana-mana, senang. Bila kafir balik, si munafik yang buat perancangan bawa orang bukan Islam ni supaya menjadi duri dalam daging, kecewa.
Tak apa, dia kata kita balik juga. Kawan kita dah balik, kita balik juga. Mari datang minta izin dengan Nabi SAW. Satu-satu minta izin. Nak gimana? Balik. Isteri nak bersalin, unta sakit perut, macam-macam lah alasan-alasan yang tak logik lah. Orang panggil alasan bodoh je. Nabi kata lepas. Bila Sayyidina Umar tengok, dia kata, ya Rasulullah, kita nak pergi perang ni, lari balik ramai ni. Rasulullah kata, Umar, yang lari balik tu munafik, bukan betul-betul beriman. Biar dia pergi. Kalau dia bawa, kalau kita bawa, buat nyusah ya, dia buat sakit hati, buat masalah. Kemudian bila sampai di Uhud, tentera hanya tinggal 700 orang, 600 lebih. Maka Nabi SAW telah letak sahabat-sahabat dia di sekitar Bukit Uhud. 50 orang diletak di atas Jabal Rumah. Bukan rumah. Orang ngaji bahasa Arab kata rumah, maknanya Jabal, bukit apa ni, tentera pemanah depan Bukit Uhud tu. Bukit kecil tu kan, yang kita duduk selalu naik atas tu. Atas tu ramai orang naik, atas Bukit Uhud jarang orang naik. Alhamdulillah saya naik sampai atas puncak bukit. Siapa nak naik mari? Mana kau? Juga nak naik? Tinggi juga, setengah kilometer naik tinggi. Baik. Nabi kata apa? Tentera pemanah, la tabrahu hazal makan. Mu jangan tinggal tempat ini walau apa terjadi. Kalau kamu tengok burung-burung turun makan makanan kat bawah ni, sebab mati habis dah orang bukan Islam ni, kafir mati, mu jangan turun. Tapi apa boleh buat? Di peringkat awal kemenangan Islam sudah berlaku, sudah nampak orang kafir sudah mula bergelimpangan mati di bawah. Tentera pemanah ada yang tergoda dengan godaan ni, kita turun sekejap je, pergi ambil barang-barang, naik balik. Tengok dia punya cara, kita sekejap, kemudian kita naik balik. Itu apa dia kata. Bila dia turun, Khalid bin Walid yang belum Islam attack di belakang. Ketika itulah tentera Islam pecah. Karena itu Allah jawab, huwa min indi anfusikum, puncanya kamu. Kenapa orang kafir boleh menguasai kita? Punca daripada kita sendiri, iaitulah kita tidak ada kesatuan, tak dengar kata Nabi SAW, kita tidak ikut arahan, dan berbagai lagi perkara yang menyebabkan kamu yang mencari masalah, bukan masalah itu mari daripada luar. Min indi anfusikum. Karena itulah Allah telah sebut dalam ayat 152, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahu biizni. Allah Taala dah tolong dah peringkat awal. Pagi kamu dah menang. Hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Tengok. Kamu gagal, kamu berkelahi, tak ikut arahan, setelah kamu tengok kemenangan depan mata. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di kalangan kamu nak dunia, turun, pergi ambil barang-barang. Ada yang kata kita kekal di sini, yang kekal semua mati. Dibunuh oleh tentera Khalid dan lain-lain. Itulah ujian Allah SWT kepada kita. Maka di sini para jemaah sekalian, kata di para ulama, aslud da, man arafa aslad da arafad dawa. Siapa dia tahu punca kelemahan kita, maka dia akan cari ubat penawar. Jadi penawar kitanya balik semula kepada dengar kata Allah, dengan kata Rasul, insya-Allah kekuatan umat Islam kembali sebagaimana yang terawal. Baiklah, secara ringkasnya kita ambil yang ketiga. Punca yang ketiga berlaku juga kelemahan apabila kita jauh daripada hadiul Quran, iaitu ikhtilaful qulub. Hati umat Islam ini tidak bersatu. Inilah di antara punca besar sebahagian daripada negara umat Islam yang besar-besar dulunya, akhir sekali menjadi duailat. Kalau kita belajar dalam kitab sirah, dia panggil duailat. Negara besar macam duduk di Andalus, macam negara yang duduk di mana-mana di sebelah timur dan barat di bawah kuasa Islam, asalnya kuat, tapi bila sudah berpecah dia jadi duailat. Jadi ini negara kecil, akhir sekali diganyang oleh puak kafir, tentera-tentera Salibiyah. Setelah berapa ratus tahun umat Islam menguasai negara Sepanyol di Andalus, akhir sekali sekarang ni orang pakak pergi ke sana untuk ambil gambar, berselfie di hadapan bangunan-bangunan masjid yang telah bertukar menjadi gereja, wal iyaz billah.
Punca daripada mana? Punca daripada dalam suratul Anfal ayat 46 Allah Ta'ala sebut wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum, mu jangan berpecah, kamu akan gagal dan hilang kekuatan kamu. Jadi begitulah yang kita lihat sekarang dalam dunia umat Islam yang kita ada hari ini, iaitulah tentang di mana-mana saja akan berlakunya kekuatan, berlakunya perpecahan di kalangan umat. Kesatuan ada dalam negara Islam, OIC ada, Rabitatul Alamul Islami ada, tapi sudah setahun berlaku Taufanul Aqsa, berapa banyak ketenteraan yang bangkit untuk membantu umat Islam di sana. Kita kata kita hanya boleh baca berita, tapi kita tidak nampak apa penyelesaian yang berlaku. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan doa kita, setiap hari kita berdoa, setiap Jumaat didoakan, setiap kali solat kita teringat pada sahabat kita di Palestin, di mana saja berada atas dunia ni, kita doakan mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya saham, yang mempunyai jiwa yang mantap, yang masih lagi ada persamaan apa dia, iaitulah kita bersama dengan umat Islam di mana-mana saja, walaupun jiwa terpisah, walaupun body terpisah, tapi jiwa kita masih lagi bersama. Dalam suratul Hasyri, dan suratul Hasyri ini surah yang menceritakan tentang Yahudi di Madinah. Allah Ta'ala nyatakan di sini, sebenarnya kita nampak orang kafir itu macam gah kuat, tetapi sebenarnya mereka tidak kuat. Dalam ayat Quran suratul Hasyri ayat 14 Allah kata apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mau ingat puak dia ni bersatu, tapi sebenarnya hati dia berpecah. Mungkin tuan-tuan ada ikut pengajian kita pagi-pagi yang kita sekarang ni berada dalam di surah surah apa ni? Surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah yang kita belajar baru 2 hari lepas. Allah Ta'ala sebut di antara perkara yang berlaku kepada puak kafir ini, iaitulah berlakunya perbalahan sama-sama dia. Dalam ayat 64 surah Al-Maidah, Allah Ta'ala sebut wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Puak kafir ni Allah Ta'ala letak dalam hati dia perbalahan sama-sama dia sendiri, permusuhan sama-sama dia. Kullama awqadu nara lil harbi atfa Allah. Bila dia bersatu buat dia nak serang umat Islam, Allah Ta'ala padamkan tentera, dan akhir sekali mereka berkelahi sama-sama dia. Sebab itulah kita umat Islam, kita tak boleh belajar daripada apa yang berlaku pada orang lain. Tahsabuhum jami'an, kamu nampak mereka kuat, tapi wa qulubuhum syatta, tapi sebenarnya hati mereka tidak bersatu. Zalika bi annahum qaumul la yaqilun. Allah kata sebab mereka sebenarnya kaum yang tidak berakal. Jadi lemahnya akal kita ni sebab apa? Mari daripada mana? Apabila kita jauh daripada petunjuk Al-Quran dan juga daripada petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para jemaah sekalian, alhamdulillah, di antara petunjuk Al-Quran yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, yang pertama sekali hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, iaitulah dalam beberapa ayat, beberapa isu yang kita bangkit 3 perkara ini. Perkara yang paling besar sekali dia panggil wahdatul ummah, kembalikan kesatuan ummah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kamu orang yang menyeru ke jalan kebaikan. Apa dia kita ajak orang? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak perkara yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan tinggalkan perkara yang tidak baik. Jadi punca yang berlaku pada kita hari ini, apabila tidak ada lagi di kalangan umat Islam at-tanasuh, di antara kita tak ada lagi nasihat menasihati. Tengok apa yang tak kena, bukan nak tegur, semuanya pakat mengecam. Tengok apa yang tak baik, bukannya nak nasihat, tapi semuanya pakat ditularkan. Sekarang ni tak ada masalah apa-apa. Dipanggil zaman globalisasi ni zaman normalisasi. Ini bahaya ni. Benda maksiat dah tak ada maksiat. Tengok orang tak solat, alah, orang sekarang, kita tak katalah orang lain, tak, kita ibu bapa bila tengok anak tak solat, apa perasaan kita? Adakah kita usaha untuk dia solat? Adakah kita usaha untuk sedarkan dia? Atas sekadar mengeluh ya, budak-budak zaman sekarang ni
ajak pergi masjid tak nak. Tengok anak-anak perempuan kita tak tu aurat, budak-budak zaman sekarang ni model dia dah begitu. Mana tak ada rasa, tak ada perasaan. Tengok apa saja pun maksiat yang berlaku mungkar, kita tak rasa kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, inna hadzal Quran yahdi lati huwa aqwam. Jadi di antara petunjuk Al-Quran, kembalikan kesatuan ummah. InsyaAllah Allah Ta'ala kembalikan kekuatan kepada umat ini biiznillahi Azza wa Jalla. Jadi setakat itu dulu apa yang dapat kita bincangkan dalam ayat ini dengan 3 isu dan permasalahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita cerah dada, lapang hati. Dan Alhamdulillah semalam dengan kedatangan Imam Masjid Haram ke negeri kita, Imam pun sama kita juga. Dalam khutbah dia saya tengok bincang tajuk Tadabbur Al-Quran. Bermula kehidupan hati kita ni, hidup dia hayatul qulub bi qiraatil Quran ma'at tadabbur. Hati kita ni akan hidup dengan apa? Dengan baca Quran serta tadabbur. Baca saja boleh pahala, tak ada siapa kata tak ada pahala, insya-Allah. Kecuali orang baca kerana nak riak, itu cerita lain. Tetapi yang tinggi darjat, tinggi nilai dia, yang orang panggil yang menjadi maghza, isu yang besar, memberi kesan kepada jiwa dan hati apabila kita baca Quran dengan tadabbur. Jadi Alhamdulillah di saat masyarakat kita ini sudah celek mata, ramai di kalangan kita Alhamdulillah bila sebut tentang tadabbur Quran, kita rasa jelira kata orang. Nah, rasa hati itu terikat dengan Quran, kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila saya jumpa sahabat-sahabat kita ni, respon dia kata kita suka sekarang ni dengan ilmu subjek tadabbur Quran, sebab kita rasa kemanisan Al-Quran itu dapat dirasai. Sebagaimana yang saya selalu ulang kata-kata hikmah, Al-Quran diibarat seperti buah kurma. Buah kurma ni kita belilah yang mahal mana pun, 120 riyal sekilo, tapi kalau tidak dimakan bau pun tidak. 120 riyal letak dalam beg, buka beg tak bau apa. Tapi kalau beli bunga sekuntum, satu rumah boleh makan, oh sedap bang. Itu tak balik durian lagi tu baru beli bunga. Kalau kena durian lagi mengancam dah. Tapi tamar tak bang. Bila kita rasa manis apabila kita makan, bismillah makan. Demikian juga Quran, belilah Quran yang besar mana pun. Saya pergi ke Jakarta di pesta buku, dia kata, "Bapak, di sini ada 200 jenis Quran." Saya kata, "Buat apa 200? Satu pun tak habis nak baca." Dia kata, "Boleh bikin koleksi." Oh, kata ni mazhab baru pula ni. Kata bila Quran Allah Ta'ala turun untuk dikoleksi, ayat Quran ini turun untuk dibaca, ditadabbur, dipahami dan dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wassalatu wassalamu ala rasulirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah ya Tuhan kami, sempena dengan kami tadabbur Al-Quran pada pagi ini. Cerahkanlah hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat menerima cahaya Al-Quran, menerima petunjuk Al-Quran, dapat memahami Al-Quran dan dapat membacanya pagi dan petang dan siang dan malam, serta dapat beramal dengan Quran. Jadilah Quran kami sebagai pemandu dalam masa kami hidup. Quran menjadi teman-teman kami dalam kubur. Quran yang memandu kami ke syurga yang diimpikan ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.